Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Lagi beberapa bulan je dah nak hujung tahun. Apa? Korang masih boroi? Korang masih gemuk? Inilah masanya untuk anda semua join program kurus virtual paling viral, paling berkesan, paling tak menipu, program Lemak Tulin. Confirm tak menyesal. Sebab apa? Tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym. Boleh buat dekat mana-mana, tak ganggu masa korang. Kita tak pakai apa-apa produk kurus, suplemen atau apa-apa produk. Paling murah, paling marahan, ada money back guarantee. Semua orang boleh join program Lemak Tulin, tak kira umur, jantina atau berat badan. Dah lebih 10,000 pernah join Lemak Tulin. Semua berjaya, tak ada lagi yang gagal. InsyaAllah korang akan nampak kesan yang paling ketara dalam masa seawal 7 hari sahaja. Lagi beberapa bulan je nak masuk tahun baru, kita buat projek kurus hujung tahun. Lagi 4 bulan je, jadi setiap bulan kita hanya ada satu batch sahaja. Satu batch sahaja. Slot terhad, masa terhad. Tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk daftar sekarang. Ingat, ini adalah peluang terakhir untuk korang kurus sebelum tahun baru. Jadi, join program Lemak Tulin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia dan Indonesia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tak tekan butang subscribe lagi, tolong tekan sekarang. Come on, let's go. InsyaAllah kita road to 400k subscriber dan insyaAllah mudah-mudahan kita akan terus memberikan konten-konten yang insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. So jangan lupa tekan butang subscribe now. Musim pilihan raya umum ke-15 dekat Malaysia ni macam biasalah kita tengok sekarang ni pun dah start orang berkempen dan insyaAllah pada hari Sabtu ini akan dimulakan proses pengundian. So kepada korang-korang semua, undilah dengan bijak. Tapi baru-baru ni ada keluar satu dakwaan oleh salah seorang calon yang akan bertanding pada pilihan raya ni. Orang ni macam penting jugalah. Dia mendakwa bahawa ada anggota tentera telah dibayar sebanyak 300 untuk mengundi lebih awal daripada tarikh pengundian awal. Kalau nak faham lagi, kita dengar apa yang dia bagi tahu dekat media baru-baru ni. Jom. Saya menerima maklumat sahih. Contoh undi dari satu tempat, saya tak boleh umumkan, untuk tentera di Bera. Dan dibayar RM300. Soal dia, mengapa dan bagaimana SPR boleh izinkan kalau mereka tahu undi awal yang sepatutnya 15 hari bulan. Bagaimana boleh dijalankan hari ini? Saya bimbang kerana unsur wang, unsur tekanan, unsur penipuan yang berlaku kerana ada bukti. Jadi saya minta SPR buat jawapan tegas dan ambil tindakan tegas sebelum rakyat bangkit. Dia macam ni lah, orang yang cakap ni mungkin dia tak faham ke, dia tak tahu ke, wallahualam. Tapi sebenarnya kalau korang nak tahulah, anggota tentera dia jatuh dalam dua kategori pengundi, iaitu yang mengundi awal dan juga mengundi secara pos, yang mana pengundian awal akan dilakukan pada 15 hari bulan dan pengundian pos. Dan kalau kita tengok juga dekat website Suruhanjaya Pilihan Raya dah ada banner, dah ada iklan bahawa pengundian pos telah pun dijalankan dan ada 3 kategori sebenarnya. Kalau aku boleh tengok dekat sini, dia tulis kat situ ada kategori 1A iaitu pengundian pos dekat dalam negara, kategori 1B luar negara dan juga kategori 1C iaitu untuk agensi dan organisasi, yang mana kategori 1B dan 1C telah pun ditutup pada 23 dan 26 hari bulan 10 hari tu. Maknanya dorang dah buat pengundian secara pos, yang mana undi lagi awal lah. Dan juga pengundian pos untuk kategori dalam negara iaitu 1A akan ditutup pada 2 November 2022, yang mana
diorang dah mengundi lah, dan juga dah pun ditutup. Dan untuk yang tentera yang mengundi awal tapi tak boleh mengundi awal pada 15 hari bulan tu, diorang jatuh dalam kategori yang mengundi pos lah, yang mana dalam kategori 1C lah, untuk agensi organisasi yang mana tarikh mengundi pos tu dah ditutup pada 26 hari bulan 10 hari tu, yang mana diorang dah mengundi lah. Faham tak kat sini? Diorang dah mengundi dah. Jadi kononnya isu berbangkit bahawa ada anggota tentera yang mengundi lagi awal daripada tarikh mengundi awal pada 15 hari bulan nanti. Maknanya macam tak logik, macam tak masuk akal lah kalau nak kata benda tu satu kesalahan ke, satu kontroversi ke. Dan juga lepas tu katanya dibayar untuk mengundi. Dibayar untuk mengundi, dah memang patut dia mengundi, lepas tu dibayar untuk mengundi pula. Mengundi apa ni? Dibayar apa ni sebenarnya ni? Aku pun macam tak faham. Dia cakap dibayar 300 untuk mengundi awal. Kalau dia cakap dibayar 300 untuk mengundi sesuatu parti politik, yang tu macam make sense lah. Tapi ni dibayar untuk mengundi awal, sedangkan memang dia patut mengundi lagi awal daripada tarikh pengundian awal tu, yang mengundi pos ni lah. Tapi tak apalah, segala tuduhan yang dilemparkan oleh calon pilihan raya ni yang dibuat terhadap ATM ni, kita biarlah dia nak bagi bukti lah, dia nak apalah, dia nak ni apa benda, dia nak suruh apa, biar. Kita biar dia buat. Aku cuma nak bagi tahu dekat korang lah, orang yang paling last kali yang aku nak percaya kalau dia cakap pun adalah orang politik. Aku nak tanya korang sendirilah, bila orang politik berkata-kata, korang boleh percaya ke? Berapa kali dah kita dah kena tipu dengan parti politik? Tak kisahlah parti politik mana pun. Dan dakwaan-dakwaan macam ni yang melibatkan anggota tentera dan juga ATM bukan sekali dua lah. Setiap kali nak pilihan raya, masa aku 14 tahun dalam TDM pun bukannya tak pernah dengar orang berkata-kata. Malah masa zaman abang aku dalam tentera, aku tak masuk lagi tentera pun dah ada dah dakwaan-dakwaan yang melibatkan ATM ni. Ada yang kata kertas undi tu dah siap pangkah lah. Ada yang cakap ada anggota tentera dibayar untuk mengundi parti politik itulah, parti politik inilah. Ada pula dakwaan yang kononnya jika anggota tentera tu dia undi parti politik yang lain, yang bukan yang seperti yang disuruh diorang undi, diorang akan kena mengadap, diorang akan diberhentikan. Tapi benda ni normal lah guys, benda ni normal. Setiap kali pilihan raya ada je dakwaan-dakwaan macam ni, dan semuanya hanyalah dakwaan. Semuanya cakap sembang je. Kalau nak sembang, babi pun boleh terbang. Tak pernah ada pun satu pun yang keluar dengan bukti, ada report polis ke, ada laporan terhadap SPRM ke. Tak pernah ada lagi. Semuanya cakap dakwa, itu je. Tapi percayalah cakap aku, sekiranya orang yang dakwa tentera dibayar ni tiba-tiba dia tampil dengan seorang saksi mengaku dia seorang tentera dan sebagainya, menerima duit dan sebagainya, tiba-tiba ada pula nanti dakwaan kata sebenarnya dia ni dibayar untuk mengaku dia terima 300, dia dibayar untuk menyamar sebagai tentera. Macam-macam lagi lah nonsense ni. Kalau korang nak dengar waktu yang paling banyak orang tabur fitnah, paling banyak orang menipu, paling banyak orang tabur janji, masa pilihan raya ni lah. Mungkin benda ni macam culture shock sikit untuk pengundi-pengundi muda yang baru nak mengundi first time kan. Aku yang dah mengundi banyak kali, lebih daripada 5 kali ni, benda ni benda yang biasa. Akan ada lagi dakwaan-dakwaan yang mungkin mengejutkan korang, mungkin yang macam tak logik, mungkin yang boleh biar betul jadi macam ni kan. Tapi percayalah, benda tu semuanya adalah senjata, semuanya taktik untuk seseorang itu menang pilihan raya dan untuk meraih sokongan. Jadi berkenaan dengan dakwaan yang kononnya ada anggota tentera dekat bera yang menerima RM300 tu, kita tunggulah. Kalau betul, confirm dia berani buat laporan, dia berani nak saman dan sebagainya. Sebab benda ni kalau dia cakap betul apa dan sebagainya, benda ni bukan sahaja melibatkan ATM, tapi juga melibatkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Sebab SPR yang keluarkan kertas mengundi tu, kalau betul, sila saman, sila keluarkan laporan, sila buat apa sahaja yang boleh buat. Kita hukum mana-mana pihak yang betul-betul bersalah sekiranya dakwaan ini benar. Tapi jika dakwaan ini tidak benar, memang mangkuk ayun, memang kau telah menghina ATM. Dan juga ingat, kalau kau sentuh ATM, maknanya kau secara tidak langsung dah menghina Yang di-Pertuan Agong. Sebab ingat, dalam ATM kita punya ketua turus kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Jadi sebelum nak tuduh ke apa benda ke, baik fikir dulu. Aku tahu mungkin ada segelintir yang dah desperate,
nak menang pilihan raya, nak meraih undi, nak racun pemikiran orang-orang supaya mengundi, ingat, jangan desperate sampai buat fitnah ke atas organisasi yang selama ni dah mempertahankan dan menjaga keamanan dan kedaulatan Malaysia. Jadi sekiranya korang suka dengan video ni, korang bolehlah share, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Lagi sekali, aku nak tekankan, aku bukanlah dekat mana-mana pihak parti politik, aku bukanlah penyokong, bukannya tega nak sokong ni, tak ada. Aku memang dah muak dah dengan parti politik dan juga senario politik dekat Malaysia ni. Masing-masing fitnah tu lah, ni lah. Dan masa ni lah kita nak tengok jugalah siapa yang kita boleh pakai dan siapa yang kita tak boleh pakai. Jadi kepada korang yang mungkin first time nak mengundi, sila hati-hati. Ini pun zaman fitnah. Jadi buat pilihan yang betul semasa nak mengundi nanti. So jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video dari channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. Semoga Allah gerakkan hati kita untuk mengundi individu dan parti yang betul yang bakal memerintah negara kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.